Okay guys, Assalamualaikum and morning. So apa macam floating ke tengah profit? Kalau you floating is okay. You jangan down. Benda tu benda-benda biasa. Floating, profit, apa ni loss, benda-benda biasa in market. Tipu kalau kata tak pernah floating. Tipu kalau kata tak pernah profit. Tapi bukan tipu lah. Kadang-kadang ada juga orang tak pernah profit, itu you kena usaha lagi. You kena ada tahu. And then kalau you nak profit besar kan, actually macam mana I boleh profit, I boleh TP sampai 50%, sebab kita identify position betul-betul. Bukannya kita main-main suka je buy. Oh ni sampai support buy. Bukan, ada benda-benda yang kita nak tengok. Apa yang dia buat. Oh lepas tu kena pandai lah baca. Bukan nak kata I pandai ke I power ke, bukan. You kena pandai main dengan sentimen. Sebab big player ni diorang suka main dengan sentimen. Diorang akan buat contoh, contoh dia, okay, ada big news kata, dulu Rusia mula-mula dia ban. Lepas tu I dah cakap dekat group Kakmin tu, I kata Rusia nak ban crypto. Lepas tu I cakap, I pesan jangan pelik nanti kenapa dia luluskan pula. Sebab apa? Kita nampak diorang nak buy low. Itulah perangai diorang. Diorang nak buy low and sell high. Diorang nak buy low and sell high. So, bila dia nak buy low, apa yang dia akan buat? Dia akan keluarkan news-news macam tu untuk push harga turun. So, bila harga dah turun, barulah dia akan cari buy the dip. Dekat mana buy the dip ni? 32,000 ni. Ini, mana kau Sini lah masa tu. Yeah. Tapi dia tak kena tau. I tunggu dekat sini tau. I tunggu dekat area sini tau. I tunggu ngam-ngam. I tunggu betul-betul dekat sini sebab kita nak masuk pasar. Janganlah masuk sikit-sikit tak apa. Tak masuk zone. Dia main dekat atas ni, dia main kat sini. Tak apalah, bukan rezeki aku. Bukan rezeki kan. Tak apalah. Ada je, kita boleh buat macam-macam cara kita boleh. Dia main dekat area ni, zone ni. Tak apalah, I tunggu. I ngam-ngam sebab apa? Dia bukan analisis tu saja, sebab kita ada analisis yang lain. Sini ya. Okay, ni sebab I tunggu dekat area 32,000. Sebab I nak dia completekan yang weekly punya setup. Sebab biasa kalau I tengok HNS, I akan TP dekat area 1.618. Sebab apa? This is the next support for ni. Mulanya supportnya kat sini. Lepas tu dia buat breakout. I tunggu kat sini tapi dia tak sampai. So bila dia tak sampai ni, ni biasanya lah. Tapi masa tu I tak masuk dekat forex. Sebab masa tu I macam nak try buat untuk ni. Lepas tu bila I tengok percentage Bitcoin tak besar, so tak profitable. So macam, tapi I kena buat analisis Bitcoin sebab dia ada coin untuk semua. Then I pun buatlah, masuklah leverage. Start daripada situ, I start masuk leverage. Bukan nak cerita tu je. Okay, so apa yang kita nak sembang is, yes, ini. You tengok ini Okay. Previous video I ada mention, I cakap I bukannya nak dia break sini. I tak nak dia break sini. Dia break sini kan. Kalau dia break sini, nanti kalau dia turun balik, maknanya buy dekat sini tak kuat. So ini sekadar manipulation ataupun dia buat fake moves ataupun fake out. So bila fake out, dia datang, dia retry, dia terjun. So kita takut benda tu, tapi kita masuk dekat sini. So apa yang I nak buat? So first kita akan set BE kita dekat sini. Sebab ni zone dia. Ini zone ni. Ni kan resistant nampak kelebihan, makin resistant dalam bentuk zone. Lepas tu kita nampak ni rally, base rally. Ini adalah demand. So ini adalah menjadi reference untuk I buy. Ini jadi reference zone untuk I buy. Okay, so
Syarat dia kalau aku nak buy kat sini ataupun aku nak hold sini, aku nak apa? Aku nak dia buat breakout kat sini. Kita sell lah. Langgar stop loss langgar lah. Sebab kita takut ni. Dia lebih for me kan, lebih untung kita loss sikit daripada kita loss besar. Dia kalau sini ke sini I loss dalam masa tu okey lah. Dia tak nak kata banyak tu tak banyak. Nak sebut tu macam susah lah. I masuk dekat sini. Lepas tu stop loss dekat sini stop loss I. Stop loss I kat sini. Ni dalam berapa? Ni betul BTC yang betul lah. Apa salah harga dia lain. Loss dalam banyak ni je lah. Tak boleh lah cakap berapa banyak kita loss. Gantikan trade lah berapa banyak yang masuk kan. Bukan tak nak. Bukan ni. Nanti dia jadi I tak suka lah macam tu. Nanti kena tarik balik ya. Okay, so dia langgar stop loss, langgar lah. Memang aku nak tengok apa dia nak buat. So sambil-sambil tu daripada for me, I lebih suka loss sikit daripada I loss banyak. Ataupun I loss opportunity. Sebab I nak tengok dia buat fake out ataupun dia buat betul-betul ni. So I sell dekat sini, masa tu I sell dulu. Pap dia langgar stop loss. Okay, dia langgar stop loss, aku nak tengok dia respect tak respect area ni. Nampak tak dia respect area ni. Mula dia tak respect lah. Lepas tu tiba-tiba je pam terus naik. Yang ni kita tak tutup. Okay. So, dia datang dia respect, dia bagi shadow je. Inilah shadow entry, cong. Inilah shadow entry. Orang kata shadow entry. Inilah dia shadow entry. Maksudnya dia tempat-tempat yang dia bagi shadow ataupun dia buat rejection. Same goes to this one. Ini pun shadow entry juga. Tak suka ke shadow ni? Tak suka ke shadow entry macam ni? Abang payung. Kita bukan payung signal. Kita payung knowledge. So, faham. Kita payung knowledge itu the most important thing untuk kita trade lah. I tak suka bagi signal, nanti orang malas buat ni, orang malas buat research ataupun orang malas analysis market. So nanti dia still bergantung to me. Tu kita tak nak tu. Okay, so dia respect, pam dia pergi. Lepas tu dia create setup. Nampak tak dia create setup? Dia buat apa ni? Dia buat QMTR. Ni QMTR, nampak tak ada buat breakout. So I nak tengok dia turun ni kat sini, nanti dia naik ke tak. And then this area kita kena tutup. Kita kena sell dulu. Kita kena sell dulu ke sini. Kenapa kita kena sell? You tengok ni 41,500. Oh, tak sampai lagi 41,500 kat mana? Wish, jauh lagi. Betul ke zona aku? Oh, sorry, bukan sinilah. 41,500 sini. Sorry. Kita tutup dekat sini. Ini yang lagi besar, tempat yang dia bagi fake out tu. Tempat yang dia bagi fake out ni fake move. Dia buat fake out, pam. Kat sini kita kena tutup. Tutup dulu, bahaya, nanti kalau dia contoh dia buat continue setup, dia pump, dia fly, nanti dia akan datang balik. You jangan kelar kabut buy atau kelar kabut sell. You tutup je dulu. You nak sell lah. Kalau you masuk kat forex, tengoklah kalau benda tu ada price action tu memenuhi kriteria ataupun you punya SOP, yes, you boleh masuk. Suka hati you lah. You punya duit, bukan I punya duit. You punya account, bukan I punya account. It's up to you. Okay. So, dekat sini, nampak tak dia jadi apa kan? Dia jadi rejection. I tak tahulah, ingat. Tapi I rasa I share tahu zone ni dengan you. Cuma I tak marking kat dalam ni sebab I nak tengok dia. I tak nak masuk. I nak tengok dia respect ke tak ni. Sebab kita nak, dia lagi banyak kita entry, lagi besar kita punya risk. So kita kena pandai manage kita punya risk. Ini cantik ni. Nak masuk boleh lah try kalau nak masuk. Tapi I tak masuk pun. I just holdnya ni. I tinggikan I punya BE. So BE yang sini I akan naikkan sampai sini. Kita tinggikan BE kita dulu. And then sini kita nak tengok, supposedly dia kena respect area ni sebab dia dah turun macam ni. And then ni dekat area 39200. 39. Oh, tak ada apa lagi ni. Oh, ini jatuh ni free fall cong. 38,000, tapi aku target dia sampai sini dulu. I target dia sampai sini dulu. Nampak tak apa jadi bila price main compression macam ni? Ini compression tau. Ni kita tak nampak, kita nampak macam structure, tapi actually the compression. Bila you buka kat ni, nampak tak ni? Ni compression tau. Inilah price action yang dimaksudkan. And then you tengok apa jadi kat order.
dekat order. Order clear cong. Ini kalau cukup momentum dia, cukup volume dia, sell pam terjun. Terjun ni clear tau. Ini hati-hati kalau korang buy lagi ni. Macam ni. So kalau nak buy bukannya masa sekarang, nak buy kita buy yang masa hari tu dekat 38. Sebab apa kita buy? Sebab kita follow setup. Kita follow setup. Kita nampak setup, lepas tu kita nampak order book 38,000. So faham hopefully you all boleh faham lah, sebab benda ni sangat-sangat dekat I tak tahulah, you sendiri yang judge lah. You rasa bagus tak bagus, it's up to you. Tapi I rasa benda ni cara paling mudah kita nak buat technical analysis untuk newbie. Untuk yang lama pun I rasa I recommend lah untuk you. Kalau you tak faham konsep supply demand, sebab benda ni kan sebenarnya kan, my personal ni lah, my personal experience lah. I macam-macam belajar teknik tau. I mencari. Lepas tu dululah kan. Lepas tu dia menjadi macam teknik ni pakai SOP ni, teknik ni pakai SOP ni, sampailah I kenal bookmap. So masa I kenal bookmap tu, I tertanya-tanya. I tertanya-tanya, apa ni bookmap kan? Oh, bookmap ni order book untuk ni. Okay, order book untuk ni. Lepas tu masa tu I punya brain dia macam restart balik. Oh, patutlah dia boleh terjun. Oh, patutlah dia naik. Oh, lepas tu tiba-tiba, oh patutlah langgar stop loss aku. Oh, itu kerja kau macam tu kau buat. Itu mainan kau. Bila I tengok dekat bookmap ni, tapi yang ni tak nampak lah. Dia ada lagi yang, sekejap kalau nak tunjuk. Tunjuk. Yang ni yang simple punya. Okay, yang macam ni. Yang macam ni kita nampak ni iceberg stop ni kan. So ni nampak order ni. Oi, ini kalau ni dia boleh naik boleh turun. Macam ni nanti sebab yalah, ni dekat goal lah. Ni nanti kita nak tengok. Dia kalau dia create support jangan tiba-tiba dia dia naik balik. Dia buat dia buat sell stop macam dia buat dekat sini tak adalah. Macam sini lah. Macam sini. Nampak sini. Sini dia buat sell stop, terus naik. Macam tu lah lebih kurang lah. Tapi dia biasanya dekat sini dia ada something, tapi ni tak ada pula. Mungkin bukan lah. Sebab tu, and then you nak tahu lah, kenapa I suka buat analysis BTC. Sebab dia kan, BTC is the key. Okay, ni I punya tips lah untuk yang sanggup dengar video sepanjang ni. Biasanya kan yang I perasan lah kan, I buat technical analysis untuk coin-coin yang lain, dia BTC dah kita nampak BTC dah sampai zone, ETH dah sampai zone, Atom dah sampai zone, Cardano dah sampai zone, Solana dah sampai zone, tu semua dah sampai zone kan. Time tu lah I tengok, okay, aku nak masuk besar. Macam tu. So bila ETH dah sampai zone, BTC belum sampai zone lagi, Solana baru sampai zone, Cardano belum sampai zone lagi, maknanya kita nampak dia akan naik sikit, lepas tu dia turun balik. You kena betulkan balik. You tengok, okay, ni maknanya ni aku tak boleh hold. Ini tips I lah. So sebab dia memang macam tu. Sebab yang I nampak lah, I tak tahulah sebab benda ni pun baru jumpa. So I tak boleh nak cakap 100% macam ni betul lah. Tapi ni still in my research sebab I baru tahun lepas start. Tapi tahun lepas I buat SRP ETH dengan BTC je. Tapi bila kita tengok alternate coin ni lebih menguntungkan, tu yang I macam, mana? Sedap ni buat duit dengan mana? Yang banyak buat duit mana? ANT, Cosmos, Atom, Doge I jarang masuk. Doge I tengok boleh masuk sebab Doge dia manipulator banyak. Elon Musk ni dia banyak manipulate market. Kena hati-hati, dia kena pandai main. So apa lagi Doge I ada masuk. Apa lagi macam-macam lah tengok FTM, Phantom macam-macam lah. FTT apa tah, I lupa lah, macam-macam lah. So dia punya tips mudah je. You tengok BTC dah sampai zone, you tengok Solana dah sampai zone. Ni semua ni zone-zone nak buy. Time tu lah I akan masuk besar. Tapi besar tu amount yang I boleh risk. I boleh, yang I mampu tanggung dia punya risk. Kita ada backup dia. Bukannya I kata 100 tu besar,
ataupun 1000 tu besar. No, dia ada backup dia. Contoh kalau I masuk 100, I ada backup 200. Macam tu lah contoh. Sebab kita kena buat backup dia. Let's say dia tak jadi as we plan, kita buatlah DCA ataupun kita buatlah apa orang panggil ni, martingale layer. Tapi martingale layer kita bukan macam robot. Robot punya martingale dia naik 1% dia tutup. Setting tu kita akan ubah sikit lah. Kita akan TP, aku nak kau close dekat sini juga. Kat harga ni juga aku nak kau close. Aku tak kira lah kau drop macam ni, aku nak kau tutup dekat harga ni sangat. Macam tu. Sebab robot punya setting kita boleh adjust. So kenapa tak nak adjust kalau you boleh adjust? Itu kan sebab kita bayar robot. So kena fully utilize lah benda tu. Rugilah kalau you tak buat. And then kalau contoh you malas lah, you tengok, weh ni zone sedap nak cycle ni. Kau cycle lah John. Kau tengok dia nak terbang jauh, kau cycle lah. Takkan kau tak nak cycle? Macam tu lah. You kena faham. Kenapa kita buat one shot, kenapa kita buat cycle. Biasa cycle time-time macam ni. Time-time dia dah turun dekat zone-zone yang kita tengok, oh ini harga yang agak murah. Ini harganya agak murah. Tapi cycle jangan cycle besar-besar. I biasa cycle 20, 30, 50. Itu nilainya I akan cycle. And then kita sebab dia punya percentage tu pun kita ada set. Okay, aku nak macam ni. So sebab apa, kita tengok tak apa lah, lambat pun lambat, yang penting dia relax. Dekat Royal Q kalau kita ubah setting ni memang lambat, kadang-kadang floating, tak apa, tapi kita kena tahu time mana kita dah tak boleh cycle, kita kena one shot. Dia time mana, okay, time kita nampak dia nak terjun. Macam BTC ni kan, contoh kat sini. Kau nak cycle, kau cycle lah. Kau tak rasa rugi ke? Dia boleh naik macam ni, dia turun, dia beli balik, dia naik, dia turun, dia beli balik, naik, turun, dia beli balik. Tak rasa rugi ke dia boleh buat macam tu? Itulah kelebihan robot. Kenalah pandai pakai. Kena pandai pakai. So tak apa, benda tu kita cerita nanti. So apa-apa pun kena belajar buat technical dulu, baru kita akan nanti kita discuss about setting. Sebab setting pun macam pelik sikit robot punya setting. Mungkin dia punya bug kot. Tak tahu lah. Dia kadang-kadang dia tutup, kadang-kadang dia tak tahu, pelik sikit. Tapi mungkin dia punya bug kot. Sebab hari tu dia ada update baru, dia kata dia fix dia punya bug. Tak tahu bug apa. Tapi tak apa. Apa-apa pun, don't forget, kalau you suka video ni, you want to support ni, lagi ramai support, lagi I suka buat video. So banyak benda yang kita nak share, banyak benda yang I nak share, tapi kena support lah. Kalau you pun sendu je support, I pun malas dah lah. Benda ni orang bayar beribu, kau dapat free, kau tak nak ke? Allah. Oh, benda jadi orang bayar beribu saja. Padahal benda yang simple. Tapi as always, bukannya I nak minta duit, I just minta you support I dengan cara subscribe, share and comment. Tu je lah. Nanti kita bagi duit raya. Kita duit raya tak banyak lah, 100 USDT. And then I akan transfer sendiri kepada you punya account. Itu saja. As always, happy trading you guys. Assalamualaikum.